Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada Dr. Fatin. Dan topik pada hari ini ialah etika sebagai isu kefalsafahan. Baik, kami daripada grup 8 dan kami mengambil topik 8. Next. Okey, ini ialah senarai ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang. Yang pertama saya, Daniel bin Jaafar. Next. Yang kedua saya Ahmad Diyak Kolbi bin Selamat. Yang ketiga saya Muhammad Razi bin Muhammad Azman. Yang keempat saya Syed Harisah bin Ismail. Dan yang terakhir saya Muhammad Zulhusni bin Ahmad Bakri. Isi kandungan slide kami terbahagi pada 5 bahagian iaitu pengenalan, objektif kajian, kajian literatur, dapatan dan perbincangan dan akhir sekali kami akan membincangkan kesimpulan. Pengenalan. Ethics berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang membawa maksud sikap atau peribadi. Etika memegang peranan penting dalam merumuskan aspek-aspek kefalsafahan yang membentuk dasar nilai masyarakat. Secara dasarnya, etika ini menjadi piawai sama ada baik ataupun buruk sesuatu etika tersebut. Pemahaman etika membentuk pandangan dan tindakan manusia serta sejauh mana nilai-nilai ini menentukan landasan kefalsafaan yang menjadi asas bagi tindakan masyarakat. Etika terbahagi kepada dua iaitu falsafah praktis dan falsafah moral. Seterusnya. Objektif. Yang pertama, menjelaskan etika sebagai epistemologi amali dan berkaitan fenomena kemusnahan alam bermula daripada falsafah Cartesian. Konsep yang berdasari pandangan terhadap pengetahuan amali, pemikiran Cartesian yang diperkenalkan oleh René Descartes. Siapa Descartes ni sebenarnya? Descartes ini ialah falsafah terkenal dari Perancis pada abad ke-17. Beliau mengatakan falsafah ini mengandungi konsep dualisme di mana terdapat dua zat yang berbeza iaitu zat fizikal dan zat bukan fizikal. Secara ringkasnya, teori ini mengenai minda dan tubuh. Etika tidak hanya menjadi panduan untuk tindakan individu tetapi juga berhubungan dengan cara kita memahami dan merespon fenomena kemusnahan alam. Nombor 2, menjelaskan apakah etika dalam kehidupan sejahtera. Etika main peranan kunci dalam membentuk kehidupan sejahtera, kepercayaan dan nilai-nilai moral dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Perhubungan antara etika dan kehidupan yang sejahtera berangkumi pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai moral, keadilan dan tanggungjawab sosial. Secara ringkasnya, saya boleh kata kehidupan sejahtera ini merangkumi semua agama. Semua agama mementingkan kehidupan yang baik untuk ke alam akhirat. Okey, baik, seterusnya. Objektif yang ketiga iaitu menjelaskan konsep etika dalam pelbagai agama. Konsep etika dalam pelbagai agama memunculkan dinamik yang menarik dalam landscape kefalsafahan masing-masing agama. Tidak kira Kristian, Islam, Sikh, Hindu memberikan pandangan unik mengenai etika. Pekajian ini melibatkan analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip etika yang diterapkan dalam konteks agama-agama tertentu. Sambil juga menilai cabaran dan potensi resolusi. Seterusnya kita pergi ke kajian literatur. Untuk pengenalan, kajian literatur mengenai etika sebagai isu kesalsafahan melibatkan eksplorasi konsep-konsep etika dari perspektif falsafah. Etika sebagai cabang dari falsafah membahas pernyataan-pernyataan tentang moraliti, nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang mendasari tindakan manusia. Teori-teori etika seperti etika normatif yang meliputi deontologi iaitu kewajipan, konsekuensialisme iaitu akibat dan juga kebajikan. Kajian literatur dalam etika kesalsafahan juga menelusuri
Evolusi konsep etika dari masa ke masa, menyoroti perubahan dan perkembangan etika dalam pemikiran moral. So terdapat beberapa pendapat dari tokoh-tokoh mengenai masalah sekularisme dan idea dekolonisasi. Salah satunya daripada Syed Muhammad Naqib Al-Atas, dia menjelaskan pada pertengahan abad ke-19, banyak negara meraih kemerdekaan fizikal tetapi masih terpengaruh oleh nilai-nilai sekularisme barat dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan pendidikan. Menurut Al-Qaradawi, istilah yang lebih sesuai adalah al-ladiniyah atau al-dunyawiyah yang mengandungi makna ketiadaan hubungan dengan agama atau keterikatan dengan dunia material tanpa kaitannya dengan spiritual. Al-Atas pula mencadangkan terjemahan al-huna alaniyah yang lebih dekat dengan konsep sekularisme dengan fokus pada keterikatan pada masa kini tanpa mengambil kira dimensi spiritual atau agama. Secara terminologi, sekularisme diartikan sebagai pandangan yang membebaskan manusia dari pengaruh agama serta pembatasan dari aspek metafizik dalam pengaturan akal dan bahasa. Selain itu, tokoh yang juga memberi pandangan iaitu Wan Muhammad Noor Wan Daud, beliau menjelaskan Al-Atas menyoroti pemisahan atau dualisme antara aspek keagamaan dengan sistem pendidikan yang diajarkan di sekolah dan universiti. Beliau sudah membicarakan permasalahan ini sejak tahun 1970-an. Dari penekanan ini, muncul upaya untuk mendirikan universiti yang mengadopsi Islam sebagai landasan pandangan dunia di beberapa negara. Seterusnya, tokoh lain iaitu Zulkifli Ismail. Beliau menjelaskan pada masa kini terdapat banyak aliran yang memperjuangkan ideologi tertentu untuk mengubah masyarakat dengan mengadaptasi ajaran dari falsafah, teori dan ideologi khusus. Ideologi seperti sekularisme, nasionalisme, sosialisme, pragmatisme, kapitalis dan sejenisnya yang berakar dari teori-teori sekular yang mengabaikan ajaran Islam. Oleh yang demikian, menciptakan kelompok yang meski beragama Islam mendukung gerakan yang berpegang pada teori-teori dan ideologi tersebut atas nama pembangunan masyarakat di semua aspek politik, ekonomi, pendidikan, hukum dan sosial. Seterusnya ialah M. Shukri Ismail. Beliau menjelaskan istilah sekularisme mulai muncul pada abad ke-19 melalui karya George Jacob Haluk, mendefinisikannya sebagai sistem etika yang berlandaskan pada prinsip moral tanpa keterkaitan dengan agama atau hal-hal supernatural. Seterusnya ialah Kamal Azmi Abdul Rahman, Indrati Ismail dan juga Muhammad Nasir Omar. Mereka menjelaskan dalam konteks barat, terdapat ketegangan terhadap agama Kristian di mana beberapa ahli falsafah menyokong pemisahan yang lebih ketara. Friedrich Nietzsche bahkan memperkenalkan slogan Tuhan sudah mati yang mengkritik kepercayaan kepada Tuhan sebagai tanda kelemahan dan ketidakberanian dalam mencari kebenaran. Okay, untuk implikasi faham sekularisme dalam acuan pembentuk universiti, Abdul Rahman Haji Abdullah membincangkan bagaimana pendekatan barat yang menitik beratkan prinsip sekularisme yang membentuk paduan universiti boleh memisahkan sains alam dan juga sosial serta mengabaikan peranan agama. Pembahagian ini juga tercermin dalam pemikiran Descartes, menghasilkan pemisahan antara pengetahuan yang berkait dengan alam iaitu sains alam dan juga pengetahuan yang melibatkan dengan manusia dan masyarakat iaitu sains sosial. Ini menyebabkan agama sering dikesampingkan, dianggap sebagai aspek yang berasingan dan hanya mempunyai peranan yang terhad. Seterusnya. M. Hisham Mustamim, dia menjelaskan sangat penting untuk merangsangkan usaha dekolonisasi
dalam pendidikan tinggi yang melibatkan pembebasan dari pengaruh penjajah dan sekularisme serta menghidupkan semula hubungan dengan kearifan tempatan. Melalui usaha ini diharapkan universiti akan lebih responsif terhadap keperluan masyarakat tempatan dan mengekalkan identiti serta tradisi yang bernilai sambil tetap terbuka kepada perkembangan ilmu pengetahuan global. Next. Dapatan dan perbincangan pada topik ini, logik dan budaya fikir. Di Barat, terdapat pembentangan antara logik dan ajaran agama. Ilmuwan Barat cenderung menggunakan akal tanpa mengikut wahyu Tuhan, melihat agama sebagai penghalang kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk dalam logik dan budaya fikiran Islam, wahyu Al-Quran dan hadis mendorong pengembangan ilmu dan pemikiran manusia. Dengan Al-Quran menggalakkan penggunaan akal. Islam menolak budaya taklid dan menekankan usul fiqh. Tokoh seperti Ibn Sina, Al-Ghazali, Al-Jazari dan lainnya mahir dalam pelbagai disiplin ilmu, mempengaruhi kegemilangan intelektual dalam peradaban Islam. Terus. Seterusnya. Hello. Dapatan dan perbincangan konsep ihsan. Fahaman eksistensialisme di bawah sekularisme menitik beratkan peranan manusia meneliti aspek-aspek kehidupan dan kematian serta menganalisis konsep diri. Hakikat manusia yang menolak keberadaan Tuhan dan mentafsirkan manusia melalui evolusi biologi. Tokoh seperti Nietzsche, Marx dan lainnya menekankan kebebasan manusia dari bercampur tangan Tuhan. Menolak pemikiran peribadi serta mengendapkan kekuatan materi dalam sejarah manusia dan menggambarkan agama sebagai candu manusia. Bagi Islam dalam konsep ihsan, menegaskan keperluannya kembali kepada pencipta manusia, Allah, untuk pemahaman penyeluruhan tentang manusia. Manusia dalam Islam dianggap sebagai ciptaan yang paling sempurna, memiliki kemampuan berfikir, merasakan, menilai, berinteraksi dengan dunia luar dan memiliki dorongan hidup. Next. Dapatan dan perbincangan mengikut metafizik bagi budaya Barat. Mereka keluar dari pengaruh gereja, menyaksikan kemajuan sains dan teknologi, tetapi kurang dalam hal spirituality. Walaupun ada usaha untuk menyatukan yang fizik dan metafizikal, elemen agama masih terpisah. Bagi Islam, metafizik disusun berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan, malaikat dan kenabian, terfokus pada akidah Islamiah, menggabungkan hubungan antara alam fizikal, akal dan Tuhan dengan kebenaran manusia dan alam di bawah peliharaan Allah. Epistemologi bagi Barat. Dalam usaha Barat untuk memahami ilmu, muncul aliran realisme dan idealisme yang berpendapat mengenai keberadaan pengetahuan dalam kehidupan atau dalam konsep. Di Barat, muncul aliran rasionalisme, impressionisme dan Kristianisme. Gagasan Immanuel Kant menitesis rasionalisme dan empirisisme. Terdapat tradisi ilmu Barat sekular dibina tanpa wahyu agama, memberi kesan negatif terhadap keyakinan umat Islam. Islam bagi epistemologi. Epistemologi memadukan wahyu, akal dan panca indera. Ilmu dalam Islam melibatkan 3 prinsip utama iaitu akidah, syariah dan juga akhlak.
Seterusnya, etika sebagai isu kesalfasahan amatlah penting di masa kini, iaitu berdasarkan dekolonisasi ilmu dan kearifan tempatan. Dalam menangani dinamik kompleks era globalisasi yang semakin mencabar, kepentingan isu dekolonisasi ilmu semakin menonjol kerana ketidakseimbangan yang masih wujud. Fenomena peningkatan dominasi ilmu dan pengetahuan barat dapat membawa risiko yang signifikan terhadap lupa pada aspek unik dan aneka budaya. Dan seterusnya, pentingnya pengiktirafan ini bukan sekadar untuk menyeimbangkan perwakilan ilmu, tetapi juga untuk memastikan kearifan tempatan mendapat tempat yang setara dan dihormati. Seterusnya, topik ini amatlah relevan berdasarkan logik dan budaya fikir, iaitu dua pandangan, iaitu pandangan Barat dan Islam. Dari pandangan Barat, pertentangan antara logik dan ajaran agama di Barat menimbulkan sejumlah isu yang kompleks, khususnya dalam gelombang perdebatan antara sains dan agama. Ilmuwan Barat yang cenderung mengutamakan akal tanpa mengikut wahyu Tuhan. Mereka melihat agama sebagai penghalang bagi pengembangan ilmu, pengetahuan dan mengakibatkan ketegangan antara dua bidang tersebut. Manakala dari segi Islam pula, harmoni antara logik dan agama dianggap sebagai satu keharusan. Islam tidak hanya mendorong penggunaan akal sejalan dengan wahyu Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi juga mengajarkan bahawa ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan dapat memperdalamkan lagi pemahaman terhadap kebesaran Tuhan. Seterusnya. Seterusnya, relevansi topik berdasarkan metafisik dan Islam. Fokus Islam pada hubungan yang erat di alam fizik, akal dan Tuhan menciptakan suatu lanskap ontologi yang memandu pemahaman manusia terhadap hakikat keberadaan, iaitu mengakui bahawa segala sesuatu di alam ini berada di bawah peliharaan dan rancangan Allah. Jatuhan alam dan metafizikal dalam Islam menciptakan suatu kerangka pandangan yang holistik di mana sains dan spiritualitas tidak dianggap sebagai dua entitas yang terpisah, melainkan ia saling melengkapi. Konsep kemajuan sains tidak memisahkan diri dari dimensi spiritual dan agama. Dan lagi sekali, pemahaman ontologi Islam yang menyatukan ini menciptakan kesinambungan antara pengetahuan dunia dan juga akhirat. Seterusnya, epistemologi Barat dan juga Islam. Dari segi Barat, mereka mencerminkan aliran seperti rasionalisme, empirisme dan kritisisme, iaitu menciptakan lanskap pemikiran yang kompleks dan juga bervariasi. Meskipun kontribusi dari aliran-aliran ini terdapat impak positifnya, namun kita tidak dapat mengabaikan dampaknya yang mungkin memisahkan antara sains tabi'i dan juga sains sosial. Seterusnya, dari segi Islam, Islam menyajikan suatu epistemologi yang menggabungkan harmonisasi antara wahyu, akal dan juga panca indera. Pemikiran ini didorong oleh Al-Quran yang mengajak umat Islam untuk menggunakan akal dan juga indera sebagai sarana untuk memahami alam ciptaan Allah. Islam mendorong integrasi ilmu, pengetahuan dan spiritualitas untuk menciptakan suatu pemahaman yang seimbang dan kaya akan nilai-nilai kemanusiaan. Seterusnya, pemahaman holistik dan inklusif. Relevansi pemahaman holistik dan inklusif terus bersinar dalam era moden ini, di mana kepelbagaian budaya dan pandangan dunia semakin erat terkait dan bersilangan. Landasan yang disediakan oleh pendekatan ini membuka ruang untuk pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu-isu global dan memberikan pertimbangan yang lebih cermat terhadap perspektif budaya tempatan. Seterusnya juga, ia dapat mempertahankan identiti kultural dengan penuh kebanggaan dan menghargai keunikan ilmu dari pelbagai budaya. Sekali dengan merangkul kepelbagaian budaya dan dalam pendekatan pembelajaran,
kita secara organik mempromosikan pemeliharaan dan peningkatan identiti kultural, menciptakan suatu platform yang dinamis untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang berharga. Okey, baiklah, saya teruskan dengan apa yang kita peroleh melalui kajian yang kita buat. Okey, hasil kajian. Etika dan kefalsafahan yang ditunjukkan sendiri dalam penulisan membuatkan kita banyak bersetuju dengan fakta-fakta yang dikeluarkan. Dalam penulisan ini, kita dapat lihat banyak penerangan berdasarkan tokoh-tokoh hebat seperti Syekh Muhammad Naqi al-Atas, Zulkifli Ismail dan banyak lagi dalam menjadikannya sebagai rujukan berkaitan huraian. Pentingnya dekolonisasi dalam pendidikan tinggi yang ditekankan oleh M. Hashim Mustamin juga merupakan satu aspek yang perlu diambil kira untuk membebaskan pendidikan tinggi daripada pengaruh penjajahan dan sekularisme serta memasukkan kearifan tempatan. Yang kedua, kita peroleh objektif kajian. Yang mana dalam penulisan ini kita dapat lihat pengaruh pandangan M. Hashim Mustamin banyak mempengaruhi universiti yang seharusnya mewujudkan dekolonisasi dalam kalangan pelajar untuk tidak memisahkan agama dengan perihalunya. Konsep etika dalam pelbagai agama dapat diperlihat seperti agama Islam dan pandangan Barat, yang mana Islam mengajar Muslim yang kita dapat hidup dan bergerak disebabkan roh yang ditiupkan dalam tubuh atas izin penciptanya. Manakala mereka yang etis beranggapan mereka berevolusi seiring dengan alam sekitar. Seterusnya, metodologi dan kaedah kajian. Kajian ini berharap kursus ini akhirnya mampu membentuk manusia yang seimbang yang akan menghasilkan masyarakat yang baik sebagai batu penjuru peradaban manusia yang gemilang berdasarkan naratif kearifan tempatan. Kajian ini juga menggunakan pendekatan analisis kandungan untuk membina pemahaman tentang kursus falsafah dan isu semasa dengan membincangkan maklumat kursus dan topik utama menurut perspektif kearifan tempatan untuk membina latar belakang. Yang keempat, ketelusan kajian. Hasil kajian mengenai isu kefalsafahan boleh dipercayai kerana penulis memilih isu yang jelas dan merupakan permasalahan utama di kalangan pelajar dan anak muda. Artikel ini juga membincangkan dekolonisasi ilmu dan pembentukan kearifan tempatan, yang mana membicarakan tentang perlunya memasukkan kursus falsafah serta isu-isu semasa yang melibatkan nilai-nilai lokal dan global dalam proses pengajaran untuk memberi pemahaman yang lebih luas dan merangkumi tentang dunia. Seterusnya, kesan kajian. Artikel ini menekankan dan membahas bagaimana pendekatan terhadap kursus falsafah dan isu semasa. Artikel ini juga memberi kebaikan signifikan dalam bidang pengajian dengan membuka wacana baru tentang dekolonisasi ilmu dan pembentukan kearifan tempatan melalui kursus falsafah dan isu semasa. Selain memperluas perspektif dalam pengajaran, artikel ini juga meningkatkan pemahaman tentang isu-isu semasa, mengembangkan kemampuan berfikir kritis dan di kalangan pelajar dan memperkenalkan konsep kearifan lokal dalam pembelajaran untuk menyelaraskan nilai-nilai budaya yang seiring terabaikan dalam kurikulum akademik. Dan yang terakhir, manfaat dalam bidang kajian, bidang pengajian. Memberikan manfaat yang signifikan kepada bidang pengajian dalam beberapa cara, iaitu artikel ini membuka wacana dan pembelajaran dapat dekolonisasi dan disesuaikan dengan kearifan tempatan. Ini membantu memperluas perspektif dalam pengajaran dan pembelajaran. Artikel membahas perbezaan pandangan barat dan lokal, menyoroti pentingnya dekolonisasi untuk membebaskan ilmu dari sekularisme dan membangunnya berdasarkan kearifan tempatan, terutama dalam falsafah ilmu. Setiap topik dalam kursus falsafah dan isu semasa berperan penting dalam menghilangkan pengaruh kolonial dan membentuk ilmu dengan dasar kearifan tempatan. Kesimpulannya, etika memegang peranan sentral sebagai isu kefalsafahan dengan mempertanyakan prinsip-prinsip moral dan perilaku manusia. Dalam pemikiran filsafat,
etika mendorong refleksi mendalam tentang kebaikan, keadilan dan tanggungjawab individu. Isu-isu etika meresap ke dalam semua aspek kehidupan dan memberikan landasan bagi evaluasi tindakan manusia dalam masyarakat. Dalam memahami etika sebagai isu kefalsafahan, terbentuklah kerangka pemikiran yang memandu manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika menantang kita untuk mengeksplorasi akar nilai-nilai dan norma yang membentuk dasar moralitas. Dengan demikian, etika bukan hanya menjadi bahagian dari filsafat tetapi mendorong refleksi mendalam untuk membentuk perilaku dan kebajikan yang lebih bermoral dalam masyarakat. Dan itu saja daripada kami, kumpulan 8. Terima kasih.